Hai, Assalamualaikum. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar lagi tentang tolak pecahan. Okey, kita lihat dulu standard pembelajaran. Menolak sebarang dua nombor daripada satu nombor melibatkan nombor bulat, pecahan wajar dan nombor bercampur. Sekarang kita lihat contoh soalan. Okey, soalan yang pertama, 6, 2/9 tolak 5 tolak 8/9. Baiklah, untuk soalan ini, penyebut dia adalah sama. Kedua-dua penyebut dia adalah 9. Jadi, kita boleh teruskan untuk menolak. Okey, kita tak perlu samakan penyebut sebab dia sudah sama. Okey, untuk menolak ni kita perlu tolakkan satu-satu. Okey, kita buat dulu 6, 2/9 tolak dengan 5. Kita buat dulu yang ini. Okey, jadi cikgu tulis kat sini 6 pada bahagian nombor bulat, kemudian 2/9 tulis pada bahagian pecahan. Kemudian kita tulis tolak 5 tu kita isi pada bahagian nombor bulat. Seterusnya pada bahagian pecahan tu dia tak adalah sebab 5 tu adalah nombor bulat. Okay, kemudian kita tolakkan dahulu 6 2/9 tolak dengan 5 ni. Kita lihat bahagian pecahan 2/9 tolak dengan sifar. 2/9 tolak dengan sifar, jawapannya 2/9 lah. Seterusnya, kita lihat pada bahagian nombor bulat, 6 tolak dengan 5. Okey, 6 tolak dengan 5, jawapannya adalah 1. Kemudian, bila kita dah dapat jawapan, kita salin balik jawapan tadi. Kita buat macam kita buat bentuk lazim tu. Okey, 1, 2/9. Kemudian, kita tolakkan dengan 8/9 tu. Tolak 8/9 itu adalah pecahan. Jadi kita tulis bahagian pecahan. 8/9. Okey, kemudian kita tolakkan dia lah pecahan. Tengok bahagian pecahan. 2/9 nak tolak dengan 8/9. 2 nak tolak dengan 8. Okey, 2 tak boleh nak tolak dengan 8. Jadi macam mana cara kita buat? Kita perlu pinjam. Okey, pinjam dengan nombor bulat ni. Kita pinjam 1. Kat sini tinggal sifar. 1 tadi kita pinjam tu. Kita bawa ke sini. 1 tu adalah sama dengan, kita lihat dia punya penyebut. Penyebut dia adalah 9. Jadi 1 tu sama dengan 9/9. Okey, jadi kita tulis kat sini 2/9 tambah dengan 9/9. 9/9 tu 1 lah yang kita pinjam daripada nombor bulat tu. Okey, kemudian kita tambahkan 2 tambah dengan 9. Jawapannya adalah 11. Okey, jadi kita dapat 11/9. Kemudian baru kita boleh tolakkan dia. Okey, 11 tolak dengan 8. Bolehlah 11 tolak dengan 8. 11 tolak dengan 8. 11 tolak dengan 8. Jawapannya adalah 3. Kemudian penyebut dia tu kita kekalkan. Penyebut dia adalah 9. Jadi kita dapat 3/9. Bahagian nombor bulat tu dia sifar, tolak dengan sifar, jadi tak ada lagi nombor. Jadi kita tulis jawapannya adalah 3/9. Kemudian bila kita dah dapat jawapan, jangan lupa kita lihat sama ada pecahan itu boleh permudahkan atau tidak. 3 dengan 9 boleh bahagi dengan nombor berapa? Okey, 3 dengan 9. Kedua-dua nombor ini, pengangka dan penyebut ni, dia boleh bahagi dengan 3. Jadi kita perlu permudahkan dia, kita perlu bahagikan dengan 3. 3 bahagi 3, 1. 9 bahagi 3, jawapannya adalah 3. Jadi kita dapat jawapan 1/3. Seterusnya kita lihat soalan yang kedua. 6 tolak 1, 4/5 tolak 3/5. Okey, untuk soalan 2 ni, penyebut dia pun sama. Jadi kita boleh terus
tolak lah. Kita buat dulu 6 tolak dengan 1 4/5. Okey, 6 kita tulis pada bahagian nombor bulat. Kemudian kita tulis tolak. Okey, 1 kita letak dekat bahagian nombor bulat dan 4/5 pada bahagian pecahan. Okey, kemudian kita nak tolak. Okey, kita lihat kat sini. Pada bahagian pecahan ni, dia tak ada nombor. Okey, tak ada nombor. Jadi macam mana cara kita nak tolak ni? Sifar nak tolak dengan 4/5. Jadi tak boleh. Macam mana cara kita nak tolak? Kita perlu pinjam. Okey, kita perlu pinjam 1 daripada 6 ni, tinggal 5. 1 tu sama dengan 5/5. Okey, kenapa dia 5/5? Sebab kita nak samakan dia. Sebab kita nak samakan dia jadi 5. Penyebut dia tu mesti 5. Jadi atas tu mesti 5/5 sebab 5/5 tu adalah 1. Jadi sekarang ni baru kita boleh tolakkan. Okey, 5/5 tolak dengan 4/5. 5 tolak dengan 4, jawapannya adalah, okey, 5 tolak dengan 4 ni, jawapannya adalah 1. Kemudian penyebut dia tu 5, kita kekalkan. Kemudian pada bahagian nombor bulat, 5 tolak dengan 1, jawapannya adalah 4. Baiklah, apabila kita dapat jawapan 4 1/5 tu, kita salin balik. Okey, kita salin balik 4 1/5. Kemudian kita tolakkan lagi dengan ni 3/5. Tolakkan dengan 3/5. Okey, 3/5. Baiklah, kita nak tolak. Kita lihat dulu pada bahagian pecahan. Okey, 1/5 nak tolak dengan 3/5. 1 tak boleh nak tolak dengan 3 sebab dia tak cukup. Jadi bila tak cukup, kita perlu pinjam. Okey, pinjam 1 daripada nombor bulat ni jadi 3. Okey, kemudian 1 tu tadi bersamaan dengan 5/5. Kemudian kita tambahkan dia. 1 tambah 5 jadi 6. 6/5 baru kita boleh tolakkan dengan 3/5 tu. 6 tolak dengan 3, jawapannya adalah 3. Kemudian 5 tu kita kekalkan. Kemudian tolakkan pada bahagian nombor bulat. Okey, 3 tolak sifar, jawapannya adalah 3. Jadi kita dapat jawapan 3/5. Seterusnya kita lihat lagi contoh soalan yang ketiga. 6 1/2 tolak dengan 1 3/4 tolak dengan 1 5/8. Baiklah, kalau kita lihat soalan ni, dia penyebut dia tu tak sama. Okey, bila penyebut dia tak sama, kita perlu lihat penyebut yang paling besar. Okey, penyebut yang paling besar kat sini adalah 8. Okey, kita lihat 2 ni boleh tak nak jadikan 8. 2 darab dengan berapa sama dengan 8. Okey, 2 darab berapa sama dengan 8. Kalau kita tak tahu ataupun kalau kita tak ingat sifir, kita boleh tulis dulu sifir, iaitu sifir 2, kemudian sifir 4 dan juga sifir 8. Okey, kita buat sifir yang besar dululah, sifir 8, 8, 16. Tak perlu tulis panjang-panjang. Kita hanya nak cari nombor yang sama sahaja. Okey, jadi kita buat dulu sifir 2, sifir 4 pula. Okey, tadi dah buat sifir 8, kita buat sifir 4. Okey, 4, 8. Kita dah jumpa nombor 8 sama. Okey, kita tengok dalam sifir 2 ada tak nombor 8. Okey, 2, 4, 6, 8. Okey, dah jumpa dah. Kita boleh jadikan penyebut dia tu adalah 8. Okey, kita boleh samakan penyebut jadi 8. Jadi kat sini 2 darab dengan berapa sama dengan 8. 2 darab dengan 4. Okey, 1 pun kena darab dengan 4 juga.
Bila penyebut darab dengan 4, pengangka pun kena darab dengan 4. Kemudian 4 darab dengan berapa sama dengan 8. Okey, 4 darab dengan 2 sama dengan 8. 3 pun kena darab dengan 2. Okey, kemudian kita selesaikan dahulu. Okey, 6. 1 darab 4, 4. Kemudian per dengan 2 darab dengan 4, 8. Kemudian kita tulis tolak 1. 3 darab 2, 6. Kemudian bawah ni 8. Tolak dengan 1, 5 per 8. Okey, seterusnya baru kita boleh tolak. Okey, bila penyebut dia dah sama, baru kita boleh tolak. Baiklah, kita tolak dulu. 6 4 per 8 dengan 1 6 per 8. Okey, 6 4 per 8 tolak dengan 1 6 per 8. Okey, kita lihat kat sini 4 per 8 nak tolak dengan 6 per 8. 4 tak boleh nak tolak dengan 6. Bila tak boleh, tak cukup nak tolak, kita perlu pinjam. Jadi kat sini tinggal 5. Kita pinjam 1 tadi tu. 1 tu sama dengan 8 per 8. Okey, 1 tadi tu adalah 8 per 8. Jadi kita perlu tambahkan dahulu. 4 tambah dengan 8 jadi 12 per 8. Baru kita boleh tolak. 12 tolak dengan 6. 12 tolak 6, jawapannya adalah 6. Kemudian 8 tu kita kekalkan. Seterusnya kita tolakkan nombor bulat. 5 tolak dengan 1, jawapannya adalah 4. Kemudian kita salin balik nombor ni. Salin balik 4, 6 per 8 tolak dengan 1, 5 per 8. Baiklah, kita tolak dulu bahagian pecahan. 6 per 8 tolak dengan 5 per 8. Okey, 6 per 8 tolak dengan 5 per 8. 6 boleh tolak dengan 5. Jadi tak perlu pinjam. Boleh tolak. 6 tolak 5, jawapannya adalah 1. Jadi kita tak perlu pinjam lah. Kemudian kita per dengan 8 lah. Sebab penyebut dia adalah 8. Kemudian kita tolakkan 4 tolak dengan 1, jawapannya adalah 3. Jadi salin balik jawapan. 3, 1 per 8. Okay, 1 per 8 tu sudah dalam bentuk termudah. Jadi kita tak perlu pemudahkan lah dia. Jadi jawapannya adalah 3, 1 per 8. Seterusnya kita lihat soalan 4. 5, 2 per 7 tolak 3 tolak 1, 1 per 2. Baiklah, untuk soalan ini penyebut dia tidak sama. Jadi macam mana cara kita nak samakan dia? Kalau kita tak ingat sifir, tak tahu nak jadikan penyebut dia tu berapa, kita boleh buat sifir. Okey, jadi kita tulis sifir 7 dan juga sifir 2. Sifir 7 tak perlu tulis panjang lah sebab ini adalah nombor yang besar. Jadi kita tak perlu tulis panjang. Tulis 7, 14, 21. Kemudian sifir 2 kita lihat, kita buat sampai jumpa nombor yang sama. Nombor yang ada dalam sifir 7 juga. Okey, jadi kita buat 2, 4, 6, 8, 10. Okey, tak jumpa lagi nombor yang sama. 12, 14. Okey, jadi kita dah jumpa nombor yang sama adalah 14. 14, sini ada 14 juga. Okey, kemudian kita lihat kat sini, 7 nak darab dengan berapa? Jadi 14, 7 darab dengan 2. Kemudian bawah darab 2, atas pun darab dengan 2. Seterusnya 2 darab dengan berapa? Sama dengan 14, 2 darab dengan 7. 1 pun darab dengan 7 jugalah. Okey, kemudian kita selesaikan dia. 5, 2 darab 2, 4. 7 darab 2, 14. Tolak. 3. Tolak. 1. Okey, 1 darab 7, 7. Kemudian per dengan 2 darab 7, 14. Okey, kemudian kita tolakkan. Okey, tolakkan 5. 4 per 14.
tolak dengan 3. Kita tolak yang ni dulu. Kita tolak dengan 3. Okey, 4 per 14 tolak dengan sifar. Okey, dapat 4 per 14. Kemudian 5 tolak 3 dapat 2. Seterusnya salin balik. Okey, 2. 4 per 14 tolak dengan 1, 7 per 14 ni. Tolak ni. 1, 7 per 14. Okey, sekarang kita lihat pada bahagian pecahan. 4 per 14 tolak dengan 7 per 14. 4 tak boleh nak tolak dengan 7. Jadi macam mana cara kita buat? Kita perlu pinjam. Okey, pinjam 1 dengan nombor bulat ni tinggal 1. 1 tu adalah sama dengan 14 per 14. Jadi kita perlu tambahkan dulu. 4 tambah 14 jadi 18 per 14. Kemudian baru kita boleh tolak. 18 tolak dengan 7. Okey, 18 tolak dengan 7 ni. Kita dapat jawapan 11. Okey, 11 per 14. Kemudian tolakkan nombor bulat. 1 tolak 1 jadi sifar. Jadi kita salin balik jawapannya adalah 11 per 14. Dia tak boleh permudahkan. Jadi itulah jawapan dia. Okey, jadi itu sahaja perkongsian cikgu untuk hari ini. Cikgu harap apa yang cikgu sampaikan kamu dapat faham. Okey, sekiranya kamu kurang faham boleh ulang tayang balik video cikgu. Selamat belajar dan terima kasih.